Assalamualaikum semua, berjumpa lagi di kelas Sains tahun 6. Sedia? Kamu semua dalam keadaan sihat. Okey, teacher akan terangkan tentang kemahiran saintifik. Okey, di mana kemahiran saintifik ni kamu dah belajar daripada tahun 4 dan 5 dan tahun 6 kebanyakannya kita akan aplikasikan dalam semasa kamu menjawab soalan. Okey, kemahiran saintifik ini terdiri daripada dua, kemahiran proses sains ataupun kita biasa sebut KPS, dan yang kedua kemahiran manipulatif sains ataupun kita sebut KMS. Okey, untuk hari ini teacher nak terangkan kepada kamu tentang 3 KPS, iaitu kemahiran proses sains. Baik, yang pertama memerhati, iaitu membuat pemerhatian ke atas sesuatu kejadian atau keadaan yang dan menyatakannya menggunakan daya lihat, rasa, sentuh, bau dan dengar. Okey, contoh, kamu akan menyatakan bentuk, warna, kasar atau licin, sejuk atau panas, manis atau masam dan apa-apa sahaja yang dapat kamu nyatakan. Okey, yang kedua, mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, dalam KPS terdapat 3 pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah bergerak balas atau selepas ini kita akan sebut PB, iaitu perkara yang diperhatikan atau dikaji ataupun hasil kajian. Yang kedua, pemboleh ubah dimanipulasi atau kita akan sebut sebagai PM, iaitu perkara yang diubah atau diolah dalam sesuatu kajian. Yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan atau disamakan yang kita akan sebut sebagai PS. S kita ambil daripada perkataan sama yang bermaksud perkara yang ditetapkan atau yang tidak diubah. Baik, KPS yang ketiga ialah membuat inference. Inference bermaksud menyatakan sebab atau alasan untuk sebarang perubahan yang berlaku di dalam sesuatu kajian. Dan kamu akan mulakan jawapan kamu dengan perkataan kerana. Ini bermaksud kalau kamu jumpa soalan yang ada perkataan inference, kamu akan mulakan dengan kerana. Okey, sebelum kita mula menjawab soalan, buka buku teks sains kamu, muka surat 13 dan lihat soalan 4. Okey, baca soalan dengan teliti, salin dan lukis dalam buku B. Okey, perhatikan perubahan keadaan tuala X, Y dan Z. Okey, senaraikan pemboleh ubah bergerak balas iaitu PB, pemboleh ubah dimanipulasikan PM dan pemboleh ubah dimalarkan. Kamu senaraikan letak di sebelah. Sama ada soalan tu tanya ataupun tak tanya tentang PB, PM atau PS, kamu wajib senaraikannya di sebelah soalan. Okey, ini untuk memudahkan kamu menjawab soalan-soalan yang akan dinyatakan kepada kamu kemudian. Kemudian, jawab soalan A, B dan C. Iaitu salin semua soalan, lukis dan jawab macam biasa dalam buku B. Okey, panduan menjawab. Sebagai contoh, teacher akan bagi kamu panduan untuk menjawab. Walaupun kita dah pernah belajar tentang cara menjawab soalan-soalan ini, tapi teacher akan ulangkan lagi sekali. Untuk soalan A, apakah tujuan penyiasatan ini? Ada perkataan tujuan dalam soalan tersebut. Bermaksud, soalan meminta kamu menyatakan mengapa kajian ini dilakukan. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini, kamu kena mulakan jawapan kamu dengan untuk mengkaji hubungan antara tempat kosong dengan tempat kosong. Okey, tempat-tempat kosong itu mestilah diisikan dengan PM.
dan PB. Letakkan PM di depan, PB kemudian. Okey, PM tadi itu ialah pemboleh ubah manipulasi dan PB ialah pemboleh ubah bergerak balas yang dah kamu senaraikan tadi. Baik, soalan B. Soalan susunan menaik. Okey, ramalkan susunan tuala mengikut jisim akhir secara menaik. Jisim akhir di sini bermaksud timbangan tuala ataupun berat tuala selepas dikeringkan selama 3 jam. Selepas dikeringkan selama 3 jam. Jadi kamu mulakan dengan tuala yang paling ringan kepada yang paling berat selepas tuala itu dikeringkan selama 3 jam. Susunan menaik. Mulakan dengan tuala yang paling ringan kepada yang paling berat. Okey, kamu cuma tulis perkataan tuala X atau tuala Y atau tuala Z. Okey, soalan C. Soalan inference. Nyatakan inference berdasarkan perbezaan jisim akhir tuala X dan tuala Z. Okey, soalan inference meminta kamu menyatakan sebab atau alasan mengapa satu tuala itu lebih berat atau lebih ringan daripada tuala lain. Kamu beri sebab tentang perbezaan jisim atau berat tuala X dan tuala Z sahaja. Okey. Tuala Y tidak terlibat. Okey, contoh jawapannya kamu mulakan dengan kerana tuala X apa berbanding tuala Z. Bye. Terima kasih.